A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okay, kita sambung tadabbur surah At-Taubah. Kita sampai ayat 87 kan. Jadi ayat sebelum ayat 88 Allah menceritakan tentang orang-orang munafik dan sifat tercela mereka. Dan sebagaimana kita tahu, surah At-Taubah ni intipatinya adalah Allah nak membongkar sifat ataupun ciri-ciri orang munafik yang kerja mereka siang dan malam nak menghancurkan Islam, nak membunuh Nabi, sampai tahap mereka nak membunuh Nabi, memfitnah keluarga Nabi dan juga Islam. Sehingga dinamakan surah ini adalah surah Al-Fadhihah, surah pendedahan kepada sifat buruk orang munafik. Jadi sebelum ayat 88 Allah mencela sifat orang munafik. Bila Allah mencela, mana pengajaran untuk kita ialah jangan jadi macam mereka, dan kemungkinan tak kita bersifat seperti mereka, ya, sangat besar potensi untuk kita menjadi macam mereka. Kenapa? Sebab kalau kira faktor untuk mereka menjadi orang beriman, ahli syurga, lagi mudah, lagi kuat daripada kita untuk menjadi ahli syurga. Sebab apa? Sebab mereka hidup bersama Nabi, mereka dengar tazkirah Nabi setiap hari, mereka salat berjemaah berimamkan Rasulullah. Bahkan setiap hari Jumaat, lepas sebelum Nabi berkhutbah, Abdullah bin Ubay, ketua munafik, bagi peringatan pada sahabat yang lain dengan baik-baik khutbah Nabi. Jadi faktor untuk mereka menjadi orang bertakwa dan menjadi ahli syurga lagi kuat, lagi mudah. Tapi akhirnya mereka menjadi orang yang paling jahat. Maka orang macam kita ni jauh daripada Nabi, jauh daripada tazkirah Nabi, jarang mendengar hadis-hadis Nabi, maka kita lagi mudah untuk memiliki sifat orang munafik yang Allah cela. Apa sifat orang munafik ni yang Allah cela? Kalau tak tahu, mana mungkin kita dah ada kot. Apa sifat orang munafik ni? Itu yang disebut dalam hadis, tak dalam ayat sebelum ni. Dia tak nak pergi perang tu sebab apa? Sebab utamanya. Ya dua aja. Allah selalu mendorong orang beriman supaya berjihad dengan apa? Dua kan? Satu harta, satu dua benda ni yang paling orang munafik sukar untuk beri. Waktu rehat dia, nyawa dia dan harta mereka. Dan mereka paling benci untuk bersedekah. Dan ada tak pada orang Islam sifat tu? Ada. Dalam konteks kita sekarang bukan berjihad lah, sebab belum sampai tahap kita kan. Tapi dalam konteks kita sekarang berdakwah, tak suka berdakwah, tak suka keluarkan duit untuk berdakwah, juga ada ciri-ciri orang munafik. Bukan orang munafik, tapi ciri-ciri orang munafik. Kemudian juga Allah mencela
bila diturunkan apa-apa ayat ataupun apa-apa surah, apa reaksi orang munafik? Dan ayat tu pula suruh mereka beriman kepada Allah dan Rasul dan suruh berjihad. Apa reaksi mereka? Ayat ni sebut apa? Istazanaka, terus minta izin pada engkau untuk tak pergi berperang. Jadi pengajarannya apa dia? Orang munafik ni cukup takut bila turun ayat ataupun surah. Antara mereka yang tak suka ialah bila tahu ada ayat baru ataupun surah baru turun. Jadi ada tak orang beriman tak suka mentadabbur Al-Quran? Itu ciri-ciri munafik lah tu. Sebab dia tahu bila dengar Al-Quran, bila faham, ada perintah untuk dilaksanakan, ada larangan untuk ditinggalkan. Bahkan Allah mencela mereka, sifat orang munafik ni apa dah? Kaya, duit banyak, tapi tak ada maruah, iaitu suka duduk bersama siapa? Orang perempuan, budak-budak, orang sakit kan. Sebab apa? Sampai dia tak malu sebab kedekut dengan duit dan takut nak korbankan nyawa untuk jalan Allah. Okey. Jadi juga pengajarannya apa dia? Di Madinah, kalau kita baca sirah Nabi kan, musuh Nabi antara ketika di Mekah dengan di Madinah, yang mana lebih ramai dan lebih kuat? Lebih bahaya? Mekah ke era Madinah? Tak, jawapan dua aja. A, Mekah, B, Madinah. A. B. Ni Madinah. Betul. Bahaya? Lebih ramai, lebih bahaya Madinah. Betul? Ada dalil? Allah larang? Di mana? Di Madinah. Tapi adakah itu dalil musuh di Madinah lagi ramai dibanding dengan Mekah dan lagi bahaya dibanding dengan Mekah? Mekah lagi bahaya. Nabi kena boikot berapa bulan? 3 bulan. Tapi mana lebih ramai musuh? Dia logiknya dia musuh ni bila akan menjadi semakin kuat dan semakin ramai? Bila kita kuat. Islam di mana kuat? Bila di Mekah ke masa di Madinah? Madinah. Dia Mekah tak kuat sebab musuh ada satu golongan saja, iaitu orang musyrikin, dan clear, jelas. Orang munafik tak ada, orang Yahudi tak ada. Yahudi semua ada di Madinah. Tapi bila Nabi berhijrah ke Madinah, musuh dah bertambah. Yahudi ada 3 puak, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Kemudian ada pula Yahudi di luar Madinah, di Khaybar. Kemudian dalam Madinah pula tambah lagi orang munafik, lagi bahaya sebab rupa dia rupa orang Islam. Di Madinah juga ada juga musuh yang lain. Siapa? Orang musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab daripada kalangan Aus dan Khazraj. Bukan semua orang Arab Madinah masuk Islam. Kemudian musuh yang asal daripada Mekah. Jadi berapa bertambah musuh Nabi? Daripada satu golongan saja musyrikin di Mekah, bertambah orang Yahudi 3 puak, kemudian Yahudi di luar Madinah, kemudian orang munafik, kemudian tambah lagi orang musyrikin di kalangan orang Arab Madinah. 4-5 tambahkan. Sebab apa? Sebab Islam semakin kuat dan orang munafik pun muncul di Madinah, bukan di Mekah. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun, "Iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Bila orang munafik datang kepada engkau, apa maksud datang kepada engkau?
Makna orang munafik tu jauh tak? Dekat. Berlega di belakang Nabi, depan Nabi, kanan Nabi, kiri Nabi. Dan juga Allah sebut dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi itu siapa tu? Orang yang mendustakan agama siapa? Munafik juga. Tapi Allah guna perkataan ara'aita, kamu nampak tak? Kamu lihat tak? Makna apa? Tadi datang yang ni, makna orang musuh-musuh Nabi keliling Nabi. Belakang ada musuh, depan ada, kanan ada, kiri pun ada. Menunjukkan apa tu? Sehingga kan disebut dalam sirah peringkat awal Nabi sampai Madinah, Nabi terpaksa melantik pengawal sebab musuh sentiasa mengintai untuk membunuh Nabi. Sehinggalah turun ayat Allah kata wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu daripada kejahatan manusia. Lepas tu Nabi kata, okey, sekarang tak payah kawal aku sebab Allah yang mengawal. Jadi menunjukkan apa? Hidup Nabi di Madinah selama 13 tahun sentiasa dalam bahaya, sentiasa berhati-hati, sentiasa bekerja keras, tak ada relax, bercuti tak ada. Macam mana boleh relax, boleh berehat, musuh keliling pinggang, kan? Kalau kita tahu ada musuh di taman kita, kan, ada 1000 orang musuh, kita boleh bercuti lagi tak? Boleh main golf tak? Tak ada kaitan dengan yang hidup tu. Tak, kita kena rasa hayati ni. Sebab kita mengaku Nabi adalah Rasul kita, ikutan kita. Tapi kita tak rasa keperitan, kesusahan, penderitaan Nabi, kan? Yang kita tahu ialah sambut mauludin Nabi, kan? Belarak, dapat baju, t-shirt, air kotak, kan? Itulah nilai cinta kita pada Nabi. Okey, setelah Allah mencerita, Allah mencela orang munafik yang sentiasa 24 jam merancang untuk menghancurkan Islam, mengaibkan Nabi. Dan orang munafik ni juga sentiasa berpakat dengan orang Yahudi. Rupa dia Islam tapi sebenar musuh. Okey, Allah kata ayat yang 78, mereka orang-orang munafik tu radu, mereka reda untuk duduk bersama orang yang khawalif. Khawalif makna wanita-wanita yang tak wajib berperang. Bahkan kemuncaknya apa? Wa tubi'a ala qulubihim. Akhirnya Allah tutup pintu hati mereka, dan dengan pintu hati mereka tertutup, la yafqahun, mereka tak akan faham dah agama. Dengarlah tazkirah 10 kali sehari, dengarlah tadabbur Al-Quran 30 juzuk, mereka tak akan faham. Sebab apa? Sebab Allah dah tutup pintu hati mereka yang menyebabkan mereka la yafqahun. Ini yang menakutkan, ya. Bunyi biasa je, tapi bila Allah dah tutup, habis. Maknanya dia tak akan beriman sampai bila-bila, dan dia akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Okey, ayat 88 hari ini ialah Allah nak puji pula orang beriman. Itulah biasa ayat Quran. Bila Allah mencela golongan kafir, golongan munafik, lepas tu terus Allah memuji orang beriman. Kenapa? Supaya orang beriman ni dibela, supaya orang beriman ni rasa dia sentiasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinnir rasul, akan tetapi Rasul. Jadi kalau orang munafik tak nak pergi berperang, macam-macam alasan, maka Allah kata okey, tak ada masalah pun. Allah tak rugi, Islam pun tak rugi. Kenapa? Sebab Rasul dan wallazina amanu, dan orang-orang yang mereka beriman, ma'ahu, bersamanya, jahadu, mereka berjihad,
bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka. Kenapa Allah sebut dua aja? Harta dan jiwa. Sebab benda yang paling manusia sayang dua ni kan. Dua. Kemudian antara dua ni, harta dengan jiwa, yang mana manusia lebih sayang? Jiwa kan? Tapi kenapa Allah sebut harta dahulu? Tak, harta dengan nyawa mana lebih sayang? Kalau rumah terbakar, ada duit kat dalam, kita nak masuk ambil, yang menyebabkan mati ataupun tak payah? Duit 2 juta ni. Biasa kita sayangkan nyawa lebih pada harta kan. Tapi kenapa Allah sebut harta dulu? Sepatut sebut yang lebih mahal, lebih bernilai. Dari segi psikologinya, Allah sebut yang ringan dulu, baru sebut yang berat. Kalau sebut berat dulu, Allah nak korbankan nyawa dulu, jadi mungkin rasa satu bebanan. Jadi orang yang tadabbur dia boleh fahamlah. Okey. Jadi apa yang Allah nak beritahu ni? Kalau kamu orang munafik, tak nak berjihad, tak nak korbankan harta, tak ada masalah. Kenapa? Sebab ramai lagi orang akan berjihad. Rasul dan siapa? Orang beriman yang bersama Rasul. Di sini ada pengajaran. Pengajarannya apa? Kalau orang tu beriman, amalannya mesti sama dengan Nabi. Kalau Nabi berjihad, dia mesti berjihad. Sebab tu Allah kata amanu ma'ahu, yang beriman bersama Rasul. Maksud apa? Kalau Rasul berjihad, dia berjihad, barulah dia panggil beriman. Kalau Rasul berjihad, dia tak pergi, dia tak beriman. Boleh? Sebab tu dalam surah apa ni Allah kata? Hatta surah Baqarah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yadkhulul iman walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Maksud ayat ni ialah Allah berkata, adakah patut orang beriman menyangka dia akan masuk syurga sedangkan belum datang ujian kepada mereka? Ujian yang mana ni? Sebagaimana yang datang kepada orang dahulu. Apa dia? Pertama, massathumu al-ba'sa, mereka ditimpa kefakiran. Yang kedua, ad-dharra, mereka ditimpa. Dharra ni kalau ba'sa harta, kalau dharra fizikal. Yang ketiga, wazulzilu, perasaan mereka digoncang. Itu ujian mental. Sampai tahap apa ni? Dah ada 3 ujian sampai hatta yaqular rasul. Sehinggalah Rasul dan wallazina amanu ma'ahu. Wallazina amanu ma'ahu. Rasul bukan Rasul seorang, dan orang yang beriman bersama Rasul sama-sama kata. Apa dia? Mata nasrullah, bila lagi nak datang? Bukan Nabi seorang cakap. Yang Nabi cakap, orang beriman cakap. Yang orang beriman cakap ialah yang Nabi cakap. Boleh faham? Itu nilai iman. Iman ialah fattabi'uni. Kalau tak sama dengan Nabi, tak beriman. Sehingga ucapan ni pun sama. Ucapan je, mata nasrullah. Bukan Nabi saja cakap. Siapa yang mengaku beriman, dia juga mengucapkan. Okey. Jadi ayat ni pun Allah beritahu Rasul dan orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta dan jiwanya.
Kemudian Allah kata apa? Wa ulaika. Dan ulaika. Mereka itulah lahum lam ni lam dia ada dua perkataan tu, satu lam, yang kedua hum. Apa makna lam? Dia panggil lam lil milkiyah, milik, kan? Macam kita kata alhamdulillah, ni lam ni lil milkiyah, maksudnya segala pujian hanya milik Allah. Manusia ataupun makhluk tak layak dipuji, ataupun segala pujian khusus untuk Allah. Jadi di sini Allah nak beritahu apa? Orang yang beriman bersama Rasul, yang berjihad dengan harta dan jiwa, milik mereka. Itulah lahum, bagi mereka ataupun milik mereka. Apa dia? Al-khairat. Kalau jamak, khairat, jamak, plural. Makna kebaikan. Allah sebut tak kebaikan apa? Tak. Bila tak sebut, pengajarannya apa? Apa saja kebaikan. Yang kedua, Allah sebut tak kebaikan di mana? Di dunia ke di akhirat? Tak sebut. Bila tak sebut, mana? Kebaikan tu merangkumi di dunia dan di akhirat. Cuma kita nak faham, apa kebaikan ni? Ya Allah janji itu. Apa kebaikan? Kalau orang tanya, apa yang kebaikan apa yang Allah janji? Ayat seterusnya bukan menghuraikan kebaikan. Ini menegaskan lagi. Allah kata apa? Wa ulaika, dan ulaika mereka itulah hum. Tengok bahasa Arab. Tadilah hum kan? Sekarang hum. Hum apa makna? Mereka. Tapi dalam bahasa Arab, kalau tak ada hum, ayat dah lengkap. Bahasa Arab, ulaika al-muflihun, dah lengkap. Mereka itulah orang yang berjaya, dah lengkap. Bila dia tambah hum kat tengah, dalam bahasa Arab ialah hanya mereka. Itulah mereka, hanya mereka yang berjaya. Makna apa? Siapa mereka ni? Yang berjihad dengan harta dan, maknanya kalau tak berjihad dengan harta dan jiwa, bukan berjaya. Bukan berjaya. Humul hanya al-muflihun, orang-orang yang berjaya. Okey, muflihun daripada perkataan apa? Al-falah. Biasa dengar kan? Hayya 'alal falah. Maksud apa? Kejayaan. Al-falah makna kejayaan. Kalau muflihun, orang. Kalau ada mim kat depan tu menunjukkan mim berbaris depan, orang kan? Ada perkataan lain yang mim berbaris depan menunjukkan orang. Muazzin, orang kan? Musafir, orang yang musafir lagi. Mukhlis, orang yang ikhlas. Muflis, orang yang ikhlas dan bankrupt. Apa lagi? Mujrimun, orang yang berdosa. Mukminun, Mukhris bin Mahathir, tapi saya tak tahu apa makna dia. Muhsinin. Jadi kalau al-falah, kejayaan. Muflihun, orang yang berjaya. Okey, apa maksud kejayaan ni? Al-falah, bila sebut al-falah dalam Al-Quran, mesti ada dua. Satu, bukan an-najatu minan nar. Ini unsur kejayaan dalam Al-Quran.
Pertama, selamat daripada neraka. Selagi tak selamat, dia tak mungkin berjaya. Yang kedua, dukhulun nar. Dukhulu al-jannah. Masuk. Itu tersilap. Masuk. Ada dua ni baru dipanggil al-falah ataupun muflihun. Maknanya al-falah dalam Al-Quran sebenarnya bila akan berlaku? Di akhirat. Yang kata kejayaan kat dunia semua tu adalah kejayaan di sisi manusia yang bersifat sementara sahaja. Jadi orang beriman dia kejar kejayaan yang hakiki, kejayaan yang kekal. Dia kejayaan apa kat dunia pun sebenarnya tak berjaya. Kenapa? Sebab tak kekal. Contohlah kita berjaya menyihatkan badan. Kekal tak sihat? Tak, bukan berjaya tu. Kita berjaya menjadi orang yang banyak harta. Kekal tak? Tak, satu masa harta tak ada. Kita berjaya menjadi orang yang muda dan handsome. Kekal tak? Tak. Jadi yang berjaya ni apa dia? Kalau muda, kekal sampai bila-bila muda. Di mana tu? Itu syurga. Kalau gembira, kekal gembira selama-lama, tak ada satu minit pun sedih. Di mana tu? Itu syurga. Okey. Jadi bila Allah kata muflihun, makna dia di akhirat. Okey, cuma kita nak faham apa makna khairat. Allah tak sebut secara detail ataupun spesifik. Makna dia merangkumi semua kejayaan, kebaikan, semua kebaikan. Cuma ada ayat yang mentafsirkan apa makna al-khairat. Cuba buka surah Al-Mu'minun ayat 51. Ayat 51. 51. Lepas tu Al-Mu'minun, bukan mukmin. Surah 23. Oh, patutlah ayat 55. Bila ustaz silap tak jumpa kan? Bila ustaz betul pun tak jumpa juga. Ayat 55. Allah kata apa? Ayahsabuna annama Okey, cuba tengok di Quran masing-masing. Ayat ni panjang. Ayahsabuna, maksud dia apa? Adakah mereka mengira, mereka ni orang-orang tak beriman, annama numidduhum, sesungguhnya kami numiddu pada kami memperbanyakkan kepada mereka mimalin dari harta wa banin dan anak-anak. Adakah dengan kami banyakkan harta dan anak, nusari'u lahum, mereka sangka nusari'u pada kami segerakan untuk mereka fil khairat. Ada tak khairat? Ada kan? Jadi orang kafir faham khairat apa dia? Harta anak. Orang kafir faham. Jadi Allah nak betulkan salah faham. Khairat bukan harta. Khairat bukan anak. Kemudian Allah kata apa? Bal la yash'urun. Bahkan mereka tak sedar apa? Bahawa harta yang mereka dapat tu, anak yang mereka dapat, mereka tak sedar. Sebenarnya bukan kebaikan. Mereka tak sedar. Yang mereka sedar apa dah? Itulah kebaikan. Sebab tu mereka, manusia sanggup habiskan masa sampai ketua untuk mencari harta sebab mereka rasa itu khairat. Okey, lepas tu Allah kata apa? Innal ladzina hum min khasyati rabbihim, sesungguhnya orang yang khasyati rabbihim, yang takut pada Tuhan mereka, musyfiqun. Rasa apa? Rasa gemetar dengan Tuhan mereka.
Ini Allah nak puja orang beriman. Satu. Yang kedua, wallazina hum biayati rabbihim, mereka yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, ayat Quran ke, ayat-ayat ciptaan ke, mereka beriman. Bila faham, mereka taat. Kemudian yang ketiga, mereka tidak mensyirikkan Tuhan mereka. Yang keempat, wallazina yu'tuna, yang kelima, mereka sentiasa apa? Memberi. Yu'tuna, memberi. Allah guna fi'il mudhari', yu'tuna, memberi. Memberi apa? Ma'atau, apa yang mereka telah beri. Lepas mereka memberi, iaitu infak lah. Apa perasaan mereka? Qulubuhum wajilah, hati mereka takut. Dah beriman, dah tidak syirik kepada Allah, dah bersedekah, tapi hati masih takut. Kenapa? Annahum ila rabbihim, sebab mereka cukup yakin mereka akan kembali pada Tuhan. Bila nak balik pada Tuhan, nak bawa apa? Amalan. Bila bawa amalan, mereka tak yakin amalan mereka tu dah ikhlas ke belum, dah diterima ataupun belum, menyebabkan mereka rasa takut dan risau. Lepas tu Allah kata apa? Ayat 61. Ulaika, itulah orang yang yusari'una, mereka bersegera fil khairat. Wa ulaika wa hum laha, ada dua. Ulaika lahum al khairat, kemudian lahum kan? Wahum laha Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Tengok Allah puji. Allah kata itulah orang yang yusari'un, apa mana? Bersegera. Jadi orang beriman bukan setakat memberi, tapi segera. Kemudian Allah kata segera fil khairat. Dalam, dia beza tak? Ini dari segi bahasa. Yusari'una ilal khairat dengan yusari'una fil al khairat. Fi dengan ilah. Fi apa makna dia? Dalam. Ilah? Beza tak? Yang mana satu betul? Yang betul ayat Quran lah. Yang mana satu? Fi ke ilah? Fi kan? Allah tak guna ilah. Kalau ilah makna apa? Itulah orang yang bersegera kepada kebaikan. Tapi Al-Quran kata apa? Itulah orang yang segera dalam kebaikan. Beza tak? Apa beza? Apa dia? Yang kalau ilah baru nak buat, baru nak pergi. Yang ni memang dah sentiasa dalam kebaikan, sentiasa buat, tapi mereka bersegera. Beza tu. Ada orang baru nak start buatkan, belum lagi tu. Kemudian satu lagi pujian. Apa dia? Wahum, dan mereka itulah baginya. Yang ni balik pada apa? Bagi pada kebaikan. Dan mereka bagi kebaikan itu sabiqun. Satu perkataan yusari'un, yang kedua perkataan sabiqun. Yusari'un bersegera, sabiqun apa beza berlumba dengan bersegera? Kalau sama, Allah tak akan guna perkataan. Mesti berbeza. Pernah dengar tak musabaqah? Musabaqah apa? Diterjemah apa? Dia musabaqah ni perlombaan untuk menang.
Yusari'u bersegera, belum tentu nombor satu. Sabiqun mendahului. Subhanallah. Katalah ada 100 orang ni semua cepat-cepat. Tapi akhirnya dia nombor satu. Yang Allah puji yang mana? Bukan setakat yang cepat, tapi yang contohlah, kalau dengar je orang miskin, orang perlukan bantuan, tengok-tengok dia yang pertama pergi. Orang nak pergi tengok dah cukup dah. Dia segera dan dia yang sabiqun. Contoh sahabat Nabi siapa dia? Abu Bakar. Sehingga Umar kata apa dalam peperangan Tabuk kan? Umar bagi harta dia dan Nabi tanya, apa yang kamu tinggal? Nabi Umar kata, tinggal separuh. Separuh bagi, separuh tinggal. Dan Umar yakin, lepas ni aku mesti nombor satu, sabiqun. Abu Bakar tak boleh lawan aku. Tengok, dia bersegera dan dia berlomba nak nombor satu. Tapi bila Abu Bakar datang, dia datang nombor dua, tapi dia menang. Bila Nabi tanya, kamu tinggal apa harta untuk keluarga kamu? Abu Bakar jawab apa? Allah dan Rasul. Yusari'un dan sabiqun. Boleh faham beza ni? Kita masuk mana? Yusari'un ke sabiqun? Kedua-dua tak? Tunggu je. Dah penuh dah. Allah. Samalah kalau salat Jumaat kan. Kita yusari'un tak? Yusari'un kan segera. Lepas tu tengok-tengok. Pergi awal duduk sana nombor 3. Dia yusari'un tapi tak ada sabiqun. Pergi awal duduk sah pertama belakang imam. Itu mana yusari'un dan sabiqun. Okey. Jadi daripada surah Al-Mu'minun, apa sebenarnya al-khairat? Tengok ayat sebelum dia tu. Sebelum Allah puji. Itulah orang yang bersegera untuk buat kebaikan. Siapa tu? Satu yang sentiasa takut pada Allah. Yang kedua, sentiasa beriman dengan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, tidak syirik langsung. Yang keempat, memberi. Sebenarnya itulah kebaikan. Bukan harta. Orang kafir, orang tak beriman, dia kata khairat apa dia? Harta, cari harta banyak. Tak. Bagi orang beriman, yang khairat ialah bagi harta. Okey. Sebab itulah dalam satu hadis yang Nabi sebut dan kita pun selalu dengar, Nabi kata apa? Ajabal li amri mukmin. Aku rasa kagum dengan orang beriman. Semua keadaan orang beriman baik kan? Keadaan pertama pada iza asabathu as-sarra, apa dia? Syakara fakana khairan lahu. Keadaan yang kedua, iza asabathu ad-dharra sabara fakana khairan lahu. Okey, supaya kita faham. Nabi kata aku kagum dengan orang beriman. Kenapa? Apa yang Nabi kagum? Sebab semua keadaan orang beriman baik. Pagi baik, petang baik, miskin pun baik, kaya pun baik, sihat pun baik, sakit pun. Kemudian Nabi buat contoh. Iza asabatu sarra, apabila sarra ni benda yang menggembirakan, menimpanya ataupun dia dapat nikmat. Apa sikap dia? Syakara. Dia apa makna syukur? Macam mana terima kasih? Dia semakin taat pada Allah. Kalau dapat duit dia infakkan. Maka Nabi kata fakana khairan. Saya nak uraikan khairat. Apa makna khair sebenar? Maka Nabi kata adalah baik untuknya. Apa yang baik sebenar? Dia ada dua, satu sarra, satu syakara. Yang mana yang Nabi kata baik? Sarra nikmat, harta, sihat. Syakara beribadat, taat pada Allah. Nabi kata itu adalah baik untuknya. Yang mana satu baik? Syakara ke sarra?
syakara. Sebab berapa ramai yang dapat nikmat dia tak bersyukur, maka itu adalah buruk untuknya. Betullah ramai tak orang, semua orang lah, termasuklah orang Melayu, biasa dia minta apa? Sihat, panjang umur, murah rezeki kan. Sebenarnya tiga-tiga ni baik ke buruk? Belum tentu. Berapa ramai yang sihat tak buat baik, betul? Berapa ramai yang murah rezeki kedekut? Berapa ramai yang panjang umur buat maksiat? Jadi betul tak yang dia minta tu, murah rezeki, panjang umur, sihat? Betul ke salah? Salah. Yang betul? Jadilah aku orang yang bersyukur. Boleh tak kita bersyukur dalam keadaan sakit? Boleh. Boleh tak kita bersyukur dalam keadaan kita miskin? Boleh. Yang penting syukur. Sebab tu ada satu kisah, orang tu kulit dia sopak, kepala dia botak, tak tumbuh rambut, dan buta, dua kaki kudung, dua tangan kudung, tapi mulut dia sentiasa berzikir, sebut Alhamdulillah. Jadi bila orang dengar, orang pelik lah. Bila dia sebut Alhamdulillah, maknanya dia puji Allah kan. Jadi orang kata, kenapa dia puji Allah? Allah jadi dia sopak, buta, rambut tak ada, kemudian kaki kudung, tangan tak ada. Apa nak dipuji Allah? Jadi orang tanya, apa yang kamu puji Allah ni? Apa yang Allah bagi pada kamu? Dia kata, celakalah kamu. Sebenarnya Allah bagi pada aku ialah yang paling mahal. Apa dia? Hati dan lidah yang boleh berzikir. Berapa ramai yang sehat, kulit cantik, tapi susah nak memuji Allah. Boleh faham? Jadi kadang-kadang serat tak ada, tapi dia bersyukur. Jadi jangan minta sehat, tapi minta jadi orang yang bersyukur. Sama ada sehat ataupun sakit. Masa sakit, ada masa je bersyukuran, ada masa je baca doa. Tapi bila sihat, buku doa hilang. Bila dia jumpa balik, masa sakit balik. Okey, yang kedua, iza asabathu dharra. Apabila dharra lawan sarra. Dharra apa dia? Keburukan, memudarat. Bila mudarat menimpanya dia, maka Nabi puji, fakana khairan lah, maka itu adalah baik untuknya. Apa dia yang baik? Mudarat ke sabar? Subhanallah. Daripada mudarat ada kebaikan. Bila sabar. Boleh. Jadi kalau orang tanya, apa kebaikan yang sebenar? Apa kebaikan yang sebenar? Syukur. Bila dapat nikmat, syukur. Bila dapat musibah, okey. Dan itulah orang yang berjaya. Semoga Allah masukkan kita dalam golongan yusari'una fil khairat. Yang kedua, wahum laha sabiqun. Yang ketiga, wa ulaika humul muflihun. Ingat satu, yusari'una, bersegera. Yang kedua, sabiqun, mendahului. Dan kemuncaknya muflihun. Okey. Kemudian a'addallah. Ini Allah sebut secara spesifik. Apa dia kejayaan tu di akhirat besok? A'addallah, Allah tak. A'adda bukan menjanjikan. Kalau janji wa'ada, a'adda telah menyediakan. Allah telah menyediakan. Lahum, bagi mereka ataupun untuk mereka, apa yang Allah sediakan? Jannat, syurga. Apa makna syurga? Sebenarnya Allah nak bagi tawaran. Tawaran ni, kalau manusia bagi tawaran, kita suka tak? Kalau makhluk nak bagi tawaran, kita suka. Tak kalah pencipta makhluk nak bagi tawaran, kita tak senyum apa-apa.
Jadi faham tak apa makna syurga? Siapa boleh bagi definisi? Yang bila kita dengar rasa, ya Allah, kalau boleh nak mati sekarang, nak masuk syurga sekarang. Benar? Yang Nabi kata, mala ainun ra'at, yang tak pernah dilihat oleh mata. Itu menarik tu, sebab selagi ada yang kita pernah nampak, dia bukan syurga. Yang kedua, yang tidak didengar. Yang ketiga, kenapa Nabi susun 3? Bermula dengan mata. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, fikir, akal. Kenapa 3 tu? Dan ikut tertib. Dia mata dengan telinga, yang mana boleh tengok ataupun boleh lebih jauh? Tak, mata dengan telinga. Telinga lah. Mata boleh tengok yang depan je, belakang tak boleh tengok. Tapi telinga boleh dengar satu keliling tak? Bermula dengan mata. Yang kamu boleh nampak ke depan, selagi mana kamu nampak, dia bukan syurga. Yang kedua, selagi mana yang kamu boleh dengar sekeliling kamu ataupun dengar daripada orang, dia bukan syurga. Yang ketiga, lagi luas, apa dia? Bayangan. Selagi mana kamu boleh bayangkan, dia bukan syurga. Boleh faham? Lain lah. Lain. Kalau muka yang sama, tak ada nikmat lah, muka sama je kan. Waktu tengok suami muka sama je. Muka ni juga aku jumpa, dah 20 tahun kahwin, masuk syurga sama ke? Tak. Bahkan Nabi kata, bila ahli syurga, bila dia keluar rumah, rupa dia dah handsome. Bila keluar rumah balik, lagi handsome, lagi berubah. Kita kalau suami keluar rumah pagi kan, balik, nikmat. Jadi Allah kata syurga ni benda yang tak boleh nak bayangkan. Selagi boleh bayangkan, dia bukan. Sebab itulah sahabat kan yang saya selalu cerita, bila dia tanya ketika Nabi suruh berperang, kalau aku mati ni, di mana tempat aku? Nabi kata, apa dia buat? Kurma kat tangan pun dia campak dia. Kenapa? Sebab kurma biasa tengok, aku nak yang tak pernah lihat di mata, tak pernah terfikir di kepala, terus campak kurma. Sebab yakin pada janji Allah, berita gembira. Tapi kita kalau baca ayat pasal syurga, rasa semangat ke ataupun betul. Sebab kita dididik daripada kecil lagi. Tadikan untuk belajar untuk apa? Untuk dapat dunia. Mana ada cerita akhirat? Mak bapak kita pun bukan tahu sangat. Cikgu sekolah pun sama juga nak dunia. Jadi pagi, petang, siang, malam, di rumah, di sekolah, buka TV, buka telefon, dunia. Jadi cerita akhirat, tertidur je. Beza tak dengan Nabi sahabat? Tiap hari cerita akhirat. Tiap hari, 13 tahun di Mekah, cerita akhirat je. Okey, surga. Lepas tu, tajri. Apa lagi nikmat? Tajri ni, Allah guna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Beza dah. Sebab sungai kat dunia, kadang-kadang mengalir, kadang-kadang tak mengalir. Kadang-kadang jernih, kadang-kadang keruh. Lagi mandi, lagi kotor badan kan. Tajri sentiasa mengalir. Dia tajri ni daripada, pernah dengar tak perkataan jariah? Jariah, pernah dengar? Jariah daripada tajri lah. Yang kita dengar apa? Sedekah. Pernah dengar kan? Dan tahu tak, dua-dua ni bahasa Arab? Tahu? Sedekah bahasa Arab, jariah bahasa Arab. Jadi jariah berasal daripada, maksud apa tu? Sedekah yang pahala dia terus mengalir. Okey, surga yang mengalir. Mengalir pula kat mana?
Syurga dah nikmat, kemudian sungai pula 2 kali nikmat. Yang ketiga, sentiasa mengalir. Yang keempat, mengalir di mana? Min tahtiha, dari bawahnya. Bawah apa ni? Nya ni bawahnya. Nya balik pada apa? Ada pendapat kata balik kepada syurga. Ada 2 pendapat. Pertama, mengalir bawah istana kita pula. InsyaAllah. Takut jadi perasan pula kan. Sebab yang perasan masuk syurga siapa dia? Tak. Yahudi dan Nasara. Jadi yang jenis perasan-perasan ni Yahudi. Jadi sentiasa mengalir di bawahnya. Satu, bawah istana. Yang kedua, bawah pokok. Ulama ahli tafsir mengatakan ni balik kepada pokok-pokok di surga. Jadi sungai mengalir bawah pokok. Ini pokok. Sungai kat mana? Bawah. Maknanya kat dunia ada tak sungai atas tu pokok? Itu tak ada siapa nak pergi lah. Jadi Allah nak beritahu semua orang suka istana. Yang kedua, semua suka sungai. Yang ketiga, lagi suka bila sungai tu mengalir. Kemudian berapa sungai ni? 4 kan? So, sungai apa? Dia sebenarnya kalau Allah bagi satu sungai pun okey dah kan? Sungai madu je okey dah. Kenapa siapa nak bagi 4? Apa dah? Jadi sungai 4 ni mengalir mana? Wah. Kita tengok Nabi kata apa tadi? Surga yang tak boleh difikir oleh kita. Boleh fikir tak? Sungai di bawah istana kita. 4 sungai duduk semua di bawah. Ni sungai madu, ni sungai arak. Boleh fikir tak? Tak boleh fikir. Biasa kita sungai kat surga, kat dunia berapa jenis? Ada tak sebelah tu sungai jernih, sebelah tu sungai keruh? Tak ada. Sungai ni untuk mandi ke minum? Tak ikut suka lah, nak mandi silakan. Nak minum silakan. Dia bebas lah. Hak siapa ni sungai ni? 4 sungai ni. Hak siapa? Makna setiap ahli syurga ada 4 sungai. Ada tak perlu tunggu cuti untuk pergi ke sungai? Tak payah. Ada cuti tak? Tak ada. Cuti, bukan tak ada cuti. Cuti sepanjang masa. Dan satu lagi nikmat sungai, Allah kata apa? Dalam surah apa ni? Wa yufajjirunaha tafjira. Allah sebut detail lah sungai. Apa maksud yufajjiruna? Yufajjiru makna ahli syurga boleh mengalirkan ni balik pada sungai-sungai tafjira dengan mudah. Mana ahli syurga boleh alirkan sungai-sungai milik dia ke mana saja dia nak pergi. Katalah saya istana kat sini, sungai kat sini, saya nak pergi ziarah Zainah di syurga tingkat atas sikit. Dan saya tak nak kacau sungai dia, saya bawa sungai saya. Dan Nabi kata sungai di syurga tidak ada tebing, tidak ada lubang. Kan sungai kat dunia ada tebing, ada lubang kan, macam longkang, macam parit kan. Nabi kata di syurga tidak ada tebing, tidak ada lubang. Makna sungai tu berjalan macam ular berjalan. Sungai. Boleh bayang tak? Itulah syurga. Kita kalau tak ada tebing, air melimpah tak? Dah lah melimpah, macam mana nak bawa naik tingkat atas? Subhanallah. Okey. Tengok kenapa para sahabat cukup mudah untuk berjihad, untuk korbankan harta dan jiwa? Kenapa? Ni. Dia nampak ni. Berbaloi tak? Keluarkan duit, dapat syurga yang kekal. Berbaloi tak? Dia bukan nampak yang ni. Dia nampak yang ni. Bila nampak yang ni tak ada nilai. Tak
Tapi kita tak nampak yang ni, kita nampak ni. Ya Allah, berapa ni nak? Yang ni kita tak masuk dalam kepala. Sebab kamu korbankan harta, maka aku bagi syurga yang kekal. Sebab tu sahabat macam Abu Bakar ke Umar sanggup bagi sebanyak yang mungkin. Sebab dia tahu tak rugi, dia pelaburan akhirat. Dalam satu ayat Quran Allah kata apa? Kalau sedekah satu dapat, Allah buat contoh kan supaya kita faham. Sedekah satu macam tanam satu benih. Kemudian benih pula keluar 7 tangkai. 7 tangkai pula, satu tangkai 100. Kan? Dua, 4, 6. Satu lagi. Okey. Ini Allah buat contoh. Yang keluarkan 7 tangkai dan setiap tangkai 700 ni, apa dia? Bumi. Ulama kata kalau bumi makhluk Allah. Kalau bumi boleh bagi pada kamu 700, hanya kamu tanam satu benih, maka pencipta bumi takkan bagi 700. Faham? Kalau bumi dah boleh bagi 700, bumi baru makhluk. Ini yang akan bagi di syurga ni siapa? Pencipta bumi, bukan 700. Sebab tu Allah sebut, selepas 700 Allah kata, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan gandakan lebih pada 700. Kepada siapa? Siapa yang dia nak. Okey, kemudian nikmat seterusnya apa? Khalidina. Mereka ni pun nikmat ni. Dalamnya. Apa nikmat kekal lah? Apa nikmat kekal? Ha? Apa dia? Yalah, apa nikmatnya? Beza kalau tak kekal? Saya bagi contohlah. Kita harta banyak kat dunia, tapi kita tahu tak kekal. Seronok tak hati? Tak. Kenapa? Fikiran kita duk, sampai satu masa aku akan tinggal harta, ataupun harta akan tinggal aku. Jadi fikiran tu menjadikan kita tak bahagia. Faham? Tapi kita akan berfikir tak lagi bila masuk syurga. Ya Allah, lepas 100 tahun tak ada lah, pindahlah tempat lain. Ada? Tak ada. Nikmat. Okey. Kemudian zalika, demikian itu, al-fawzu, kejayaan, al-azim, yang besar, yang agung. Bila Allah kata kejayaan yang besar, bila tu? Bila masuk syurga. Maknanya semua kejayaan di dunia adalah kejayaan yang kecil je. Jadi orang beriman dia cerdik, dia berakal. Dia kejar kejayaan yang besar ataupun kejayaan yang kecil. Tapi pelaburannya apa? Pelaburannya ni berbaloi tak? Boleh. Sebab itulah Islam tersebar seluruh dunia. Sebab apa? Sebab keyakinan sahabat kepada janji Allah. Dia sanggup bagi nyawa, sanggup bagi harta. Sebab tu Islam tersebar. Berapa ramai sahabat mati sebab nak sebarkan Islam. Tapi sekarang Islam tak tersebar kan? Walaupun sebelah rumah, walaupun satu taman. Sebab apa? Sebab tak nampak yang ni. Yang dia nampak yang ni kan? Aku nak jaga harta aku, nak jaga jiwa aku. Okey. Boleh lagi satu ayat ke minggu depan. Kalau ikut SOP sampai pukul apa? Ha? Tuan rumah okey. Suami dia? Terpulang. Okey.
Kita habiskan cepatlah. Waja'a dan telah datang. Habis. Sebelum ni Allah cela orang munafik kan, yang asyik bagi alasan je, tak nak pergi berperang dan sebagainya. Kemudian ayat 88 Allah puji orang beriman dan Allah bagi motivasi ganjaran kamu korbankan jiwa dan harta bukan kecil, surga yang kekal. Ulama kata kita nak bayangkan perkataan kekal tu macam ni, kita buh satu kemudian tambah kosong. Apa makna kekal? Tambah kosong lagi. Apa makna kekal? Tambah lagi. Tambah lagi, tambah lagi. Apa makna kekal? Tambah lagi, tambah lagi. Jadi berapa juta tahun? Tak ada, dia tak akan berakhir. Kamu tambahlah kosong sampai ke Mekah sekalipun, dia tak akan berakhir. Faham tak? Itu makna kekal. Telah datang al-mu'azzirun, mereka yang uzur, minal a'rab, dari kalangan Arab ni Arab Badui. Arab Badui. Dia orang asli tak ada kat tanah Arab, dah ada. Dia kalau satu seorang A'rabiyun. Kalau jamak plural A'rab, ya ni. A'rabun. Dalam surah Al-Hujur ada kan? Qalatil a'rabu. Tapi kalau orang Arab bandar, ini Arab Badui ni. Arab Badui ialah yang suka berpindah, dia tak ada tempat yang tetap. Dia duduk di luar bandar. Dia mana tempat ada rupuk, dia bawa kambing dia pasang kemah kat situ. Lepas tu pindah tempat lain pula. Okey, kalau Arab bandar, Arabiyun seorang. Kalau ramai, Arabun. Beza bahasa Arab tu. Jadi kalau kita jumpa Arab, tanya apa? A'anta Arabiyun ataupun A'anta Arabiyun? Apa ciri-ciri Arabiyun? Tak bertamadun, tak berilmu. Yang kencing dalam masjid Nabi yang mana? Ni Arabiyun. Dia ke hentam je. Okey. Jadi kalau jumpa orang Arab di UAE, yang ni jangan tanya ni, nanti marah. Kena penampar ni. Alif mana? Yang mana? Alim? Ni, bukan. Itu afdal. Ini a'rabiyun lain. Pattern dia lain. Tak sama. Okey. Sebab Nabi bila berurusan antara orang Arab bandar dengan Arab Badui sangat berbeza. Dengan orang Arab Badui ni Nabi sangat-sangat berlembut. Bila kencing dalam masjid Nabi biarkan. Sebab apa? Sebab dia tak bertamadun, tak berilmu. Okey. Telah datang mereka yang uzur dari kalangan Arab Badui. Arab kampung. Mana yang ada pendapat mengatakan tinggal di luar Madinah. Untuk apa? Liyu'zana. Untuk minta izin. Untuk diizinkan. Untuk diizinkan lahum, bagi mereka. Izin bagi apa ni? Bagi untuk tidak berperang. Dan mereka ni ada dua pendapat. Pertama, orang Arab Badui di kalangan orang Islam yang betul-betul ada keuzuran seperti tua ataupun cacat. Pendapat kedua mengatakan ini adalah orang munafik yang tak ada keuzuran, tapi dia saja-saja buat alasan. Ada dua pendapat. Tapi ada ulama mengatakan pendapat paling betul ialah
Al-mu'azziru orang Islam, bukan orang munafik. Dan mereka ada keuzuran. Kemudian yang kedua, golongan kedua, wa qa'ada, dan telah qa'ada duduk. Pernah dengar tak allazina yazkuruna Allaha qiyaman? Qu'udan, daripada inilah orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri dan qu'udan, duduk. Dan telah duduk. Allazina, orang-orang yang kazabu, mereka mendustakan Allah. Siapa ni? Mendustakan Allah. Ada pendapat mengatakan orang munafik, ada mengatakan orang kafir. Sebab dua-dua mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Apa maksud ni? Yang ni Arab Badui minta izin supaya dibenarkan untuk tidak pergi berperang. Yang ni Qa'adah. Bila sebut Qa'adah apa dia? Dia ada kemampuan pergi berperang tapi dia tak minta izin, dia buat bodoh aja. Maka Allah kata apa? Sayusibu, akan menimpa. Yusibu daripada musibah. Akan menimpa allazina, orang-orang kafir, minhum, dari kalangan mereka, azab yang pedih. Yang tengok, kedekut harta, sayangkan roh, sayangkan jiwa, tapi balasannya azab yang pedih. Pemurah harta, pemurah jiwa, balasannya buatlah pilihan bijak. Yang membezakan orang Islam dengan orang kafir apa dah? Inilah percaya pada akhirat, percaya pada syurga dan neraka, itu beza. Orang beriman percaya, orang kafir tak percaya. Bila tak percaya akhirat, dia jadi kedekut kat sini. Kan? Okey, boleh? Apa dia? Yang tak bertamadun lah. Yang duduk di luar Madinah. Tak, ada dua pendapat. Satu, orang Arab tu Islam. Arab Badui duduk di luar Madinah tapi Islam. Dan memang ada keuzuran. Tua, sakit. Jadi jumpa Nabi minta izin dan bagi tahu mereka ada sebab untuk tidak pergi berperang. Itu satu pendapat. Pendapat kedua, orang Arab Badui yang munafik. Mereka kafir lah. Dan tak ada keuzuran, tapi dia mereka-reka keuzuran, alasan untuk tidak pergi berperang. Yang tu, yang orang kafir terus, umum. Mungkin Arab Badui, mungkin Arab dalam kota Madinah. Makna apa tu? Banyak sangat golongan yang menentang Nabi. Sebelum ni dah munafik dah. Ini yang lain pula. Okey, ada soalan? Yang mana ni? Ya. Yang azabun ali kepada orang kafir yang betul-betul tak ada keuzuran, ataupun kepada orang yang munafik, rupanya Islam, yang tak ada keuzuran. Rasanya ada juga ayat yang kata diorang datang dengan bercucuran air mata, dia tak ada apa-apa. Tak, itu datang. Yang ni Allah nak cela. Dan ada juga yang Arab Badui mengatakan orang Islam Allah pujilah. Lepas ni Allah nak puji orang beriman yang tak pergi berperang disebab betul-betul uzur. Ayat selepas ni. Okay, tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.